Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, hari ini kita akan masuk subtopik 2.3. Okey, subtopik 2.3 berkenaan dengan kitar nitrogen. Okey. Baik, ni saya ulang semula lah. Okey. Kitar nitrogen tu apa? Okey, dia adalah satu kitar semula. Jadi, yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya tindak balas nitrogen terhadap atmosfera, tanah dan juga air. Okey. Jadi kamu dah belajar masa menengah rendah nitrogen dia punya peratus 78% lah dia punya komposisi dalam udara terdiri daripada majoritinya adalah nitrogen iaitu 78%. Apa ke? Peratus dia yang lain tu terdiri daripada gas karbon dioksida, gas oksigen, gas adi dan sebagainya. Okey. Jadi yang 78% ni terdiri daripada gas nitrogen. Maksudnya nitrogen itu dalam keadaan diri gas. Tetapi masalahnya tumbuhan ni dia tak dapat nak serap gas nitrogen secara langsung daripada udara. Jadi bagaimanakah tumbuhan mendapat nitrogen yang diperlukan untuk pertumbuhan yang sihat? Jadi nitrogen ni, gas nitrogen ni dia perlu ditukarkan kepada satu bentuk yang dipanggil ion nitrat. Okey, ion nitrat ini nak dapat dia ada banyak cara. Maksudnya daripada nitrogen tukar kepada ion nitrat. Ion nitrat ini dia akan patah balik jadi gas nitrogen dalam kitar nitrogen. Faham? Maksudnya dalam kitar nitrogen ni dia cerita pasal ni lah. Macam mana gas nitrogen tukar api nitrat, nitrat patah balik nitrogen semula. Kenapa dia kena ada two way communication ni? Kan, two way interaction. Dia kenalah. Kalau dia hanya melibatkan one way, tak dapatlah maintain 78% ni. Okey, tak seimbang lah kitar nitrogen. Alright? Baik. Yang ni kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 62. Okey, ni Rajah 2.9. Okey, ni dia ceritalah macam mana gas nitrogen di udara ditukarkan kepada bentuk ion nitrat di dalam tanah yang digunakan oleh tumbuhan. Okey. Jadi, ni kamu tengok sini kan, tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat daripada tanah melalui akarnya. Okey, dia ada dua proses yang utama lah. Main process iaitu yang pertama proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Okey, yang ni. Yang kedua proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Maksudnya kita singkirkan dia, kita kurangkan dia ataupun kita guna ion nitrat tersebut. Okey. Okey, ini dia bahagikan ni kamu tengok Rajah ni dia bahagikan kepada dua kumpulan tu lah. Proses penambahan ion nitrat, proses penyingkiran. Okey, proses penambahan ion nitrat, dia ada satu tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Yang kedua, proses pengikatan nitrogen. Yang ketiga, proses penitritan. Okey, tiga ni. Jadi, cikgu nak buat dalam bentuk ni lah. Okey, kalau kamu tengoklah. Okey, so sekejap cikgu pakai yang mana tadi wadah? Lupa dah cikgu tu. Ini ke? Okey, jadi saya bagi situasi lah. Saya bagi situasi di mana ni kat tanah lah, ni udara kan. Ni atmosfera kita, udara kita. Jadi dalam udara kita mengandungi gas nitrogen. Okey. Dalam tanah dia kena tukar bagi jadi ion nitrat.
Okey, jadi tindakan proses penambahan ion nitrat dalam tanah ini yang pertama adalah tindakan kilat. Macam semalam kan, semalam hujan lebat sangat. Okey, dia mula-mula kilat lah. Kilat ataupun kalau negara yang mempunyai gunung berapi yang aktif tu, letusan gunung berapi pun boleh menyumbang kepada penambahan ion nitrat dalam tanah. So dia direct lah. Okey, yang pertama nitrogen terus dia dapat jadi unsur nitrat. Ini yang pertama. Tadi kan? Okey, proses tindakan kilat ataupun gunung berapi. Kita Malaysia tak adalah gunung berapi. Sebab tu bila waktu hujan, hujan lebat, ada kilat kan. Kita digalakkan untuk berdoa kan. Okey, berdoa. Allahumma sahiban nafi'an. Ya Allah Tuhanku, kau turunkanlah hujan yang bermanfaat. Sebab hujan tu sendiri memberikan manfaat bukan saja kepada manusia tetapi seluruh hidupan yang ada di bumi. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, proses yang kedua, baik dia tumbuhan kekacang lah. Contohlah ni pokok kacang. Tak kisahlah kacang apa pun, kacang tanah ke, kacang kelisa ke apa kan. Okey, pokok kacang. So dalam akar pokok kacang ni, kalau siapa besok lah duk pi korek kacang tanah, pasal nak dekat akar dia ada macam nodul. Nodul tu macam bintik-bintik tu. Okey, nodul ni dia ada, kita panggil satu bakteria lah. Okey, bakteria pengikat nitrogen. Cikgu singkatanlah bakteria pengikat nitrogen. So, bakteria ini dia akan menukarkan unsur nitrogen ini kepada nitrat. Okey, nama bakteria pengikat nitrogen. Nama proses apa? Proses pengikatan nitrogen. Okey, proses pengikatan nitrogen. Ini yang kedua. Okey. Nama proses pengikatan nitrogen, nama bakteria pengikat nitrogen yang ada pada nodul akar pokok kekacang. Sebab tu bila tumbuh sistem pertanian yang lestari, okey, salah satu cara kita nak kekalkan kesuburan tanah ialah dengan kita tanam, kita selang-seli kan. Kita amalkan penanaman bergilir, kita selang-seli. Dalam setiap jenis tanaman tu, salah satu jenis tanamannya, satu musim tu mesti kena tanam tumbuhan kekacang. Sebab inilah fungsi dia, salah satu fungsi dia selain daripada kita nak ambil hasil dia lah. Okey? Baik. Yang ketiga, proses di mana, katakanlah bila ion nitrat ni, dia akan digunakan oleh tumbuhan lah. Dia akan digunakan oleh tumbuhan, so dia akan jadi protein lah, protein tumbuhan ditransfer lah. Kan, transfer. Okey, transfer dia akan jadi protein tumbuhan. Cikgu tak tingkatan je lah Nah. Limited sangat. Okey, lepas tu tumbuhan ni dimakan oleh lembu. Lukis pula lembu. Tengok lembu cikgu. Tu dia lembu cikgu. Tak pernah jumpa dah lembu ni. Lembu cikgu. Okey, so lembu ni dia akan makan tumbuhan ni. Kan dia makan tumbuhan, ni buat apa nak kira maksudnya dia makan. So dia akan tukar jadi protein haiwan. Protein haiwan. Okey, jadi apabila lembu mati, lembu mati macam lembu mati lah. Tu dia lembu mati kaki ni atas. Lembu mati lah. Lepas tu kalau macam tumbuhan pun lama-lama kalau musim kemarau dia mati, dia kepuk, dia layu semua kan. Okey, jadi bila dia mati, dia akan melalui proses apa? Kalau kamu ingat dalam kamu punya buku. Proses penguraian. Okey, proses penguraian. Dia terurai lah. Proses penguraian. Okey. Okey, dalam proses penguraian ini, okey,
dia akanlah bangkai-bangkai haiwan dan tumbuhan ni, dia akan bentuk sebatian amonium. Dia akan jadi sebatian amonium. Dia akan shift jadi bentuk ni dulu. Okey, nama proses penguraian. Okey, nama bakteria pengurai. Cikgu tak cukup dah ni. Bakteria pengurai. Okey, jadi sebatian amonium ni proses penguraian ni dia akan bentuk ion nitrik ke nitrat dulu? Kelas, nitrik ke nitrat? Dia akan bentuk ion. Siapa ingat? Marah yang belajar ni. Dia akan bentuk ion dia akan membentuk ion nitrik dulu. Ion nitrat. Ion nitrik Allah apa dia ni? Okey, dia akan membentuk ion nitrik. Ion nitrik. Okey, lepas tu yang ni daripada sebatian amonium, okey, daripada sebatian amonium nak dapatkan nak jadi kepada ion nitrik ni, yang ni kat sini ni kita sebut sebagai proses apa ni? Proses penitritan. Kat sini. Okey, proses penitritan. Proses penitritan. Nama bakteria penitritan. Sama juga nama bakteria, sama nama dengan proses. Okey, lepas tu ion nitrik ni okey, tak settle lagi. Dia kena buat lagi sekali. Maksudnya penitritan dia kena jadi 2 kali. So penitritan lagi, okey, penitritan. Nama bakteria penitritan juga. Makna kata penitritan ni 2 kali. 2 kali. Okey. Okay, so nitrit dapatlah kepada ion nitrat. So cukuplah, lengkaplah final product dia kan, final dia punya hasil dia. Boleh? Okay, so cikgu ulang balik lah. Cikgu ulang balik. Untuk yang ni, proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah dia ada 3. Okay, yang pertama tindakan kilat. Ni direct lah. Okay, kamu boleh baca lah dalam buku teks muka surat 63, dia ceritalah. Okay, dalam yang ni di mana dia kata bila berlaku kilat ataupun letusan gunung berapi ni, okay, dia akan bebaskan haba yang bebas pada suhu yang tinggi, di mana nitrogen tu dia akan bertindak balas. Okay, dia akan bertindak balas dalam udara untuk membentuk gas nitrogen dioksida. Okay, ada Isak tengah. Okay, ni dia ceritalah ni. Ni dia cerita dalam ni, boleh baca sendiri. Okey, di mana kan nitrogen dia teroksida, maksudnya dia bertindak balas dengan oksigen. So dia jadilah nitrogen dioksida. Okey, jadi bila hujan turun, gas nitrogen dioksida tadi ni, okey, dia akan melarut dalam air hujan. Jadi seterusnya dia akan jadi membentuk asid nitrik. Asid nitrik ini turun ke permukaan bumi dan meresap ke dalam tanah dan bertindak balas dengan mineral yang ada dalam tanah untuk membentuk ion nitrat. Ni dia punya huraian in details lah. Macam mana daripada tindakan kilat dan letusan gunung berapi tu. Okey, yang kedua adalah ni. Proses proses pengikatan nitrogen. Pengikatan nitrogen oleh bakteria pengikat nitrogen. Yang kedua, proses pengikatan nitrogen oleh bakteria pengikat nitrogen. Okey, nitrogen di udara dikonvertkan kepada ion nitrat di dalam tanah. Okey, yang ni ada dalam teks ini juga. Okey, dia ceritalah. Okey, di mana simbiosis dengan nodul akar pokok ke kacang. Okey, menukarkan nitrogen kepada ion nitrat. Okey, hasil pengikatan nitrogen oleh bakteria menambahkan ion nitrat ke dalam tanah. Okey. Yang ni penitritan ni dia complicated sikit. Okey, proses penitritan ni dia complicated sikit. Sebab dia kena ceritalah daripada
protein tumbuhan, okey. Okey, protein haiwan, bila depa dua-dua mati, depa akan berlaku proses ni dulu, penguraian dulu oleh bakteria pengurai. Okey, bila dah terurai macam ni, dia akan membentuk sebatian amonium lah. Okey, dapat bangkai kan, sebatian amonium. Jadi sebatian amonium ni dia takkan dapat nitrat terus, dia kena shift dulu jadi nitrit dulu. So proses penitritan yang ketiga ni. Ni yang ketiga, proses penitritan oleh oleh bakteria penitritan. Dapat ion nitrit dulu. Okey, dapat first product dia ion nitrit dulu, tak dapat nitrat lagi, sabar dulu. So dia kena berlakulah penitritan untuk kali yang kedua. Yang ni, okey. Proses penitritan, bakteria penitritan baru dapat produk hasil akhir dia pun nitrat, ion nitrat dalam tanah. So cukuplah 3, boleh? Baik, seterusnya. Okey, ni dia. Okey, proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah ada 3 juga. Okey, yang pertama tumbuhan proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Okey, tumbuhan menyerap ion nitrat daripada tanah untuk memenuhi keperluan nitrogennya. Okey, ion ini digunakan untuk membentuk protein tumbuhan. Okey, apabila haiwan memakan protein tumbuhan, protein tumbuhan dipindahkan pula kepada haiwan membentuk protein haiwan. Apa yang terjadi kepada protein dalam tumbuhan dan haiwan yang telah mati. Okey, jadi maksudnya yang pertama yang tadi ni lah, kalau kamu tengok gambar ni. Kan? Yang ni. Sama jugalah. Okey. Okey, kalau kamu tengok yang tu, ni. Ni kan. Okey, maksudnya yang okey, proses yang penyingkiran ion nitrat daripada tanah tu nak cerita kata bila kita guna ion nitrat. Kan, maksudnya bila guna, maksudnya dia start dengan tumbuhan lah. Okey, tumbuhan menyerap ion nitrat melalui akar. So dia guna. So terus dapat protein haiwan. Bila haiwan, contohlah haiwan lembu kan. Lembu makan tumbuhan ini, protein ini akan dipindahkan kepada lembu lah. So maksudnya kita singkirkan ion nitrat tu daripada tanah. Kita guna ion nitrat tu daripada tanah. Okey, tu yang pertama. Dan tumbuhan ni kamu jangan bayangkan pokok kacang semata lah. Semua tumbuhan menggunakan ion nitrat. Okey, pokok kacang pun dia guna ion nitrat juga untuk kehidupan dia lah. Selain daripada dia juga tolong tukar kan. Bukan dia tolong tukar, bakteria yang ada kat dia tu tolong tukar. Tapi dia pun kena guna juga lah. Semua jenis tumbuhan guna. Okey, baik. Yang kedua, okey, proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah ialah yang kedua, proses pendinitritan. Okey, nama bakteria pendinitritan tukar ion nitrat kepada gas nitrogen yang kemudian keluar daripada tanah dan kembali ke dalam udara semula. Okey, ini dinamakan proses pendinitritan. Okey, yang ketiga, larut resap di mana proses semula jadi ion nitrat dalam tanah melarut dalam air dan kemudian mengalir ke dalam sungai ataupun air bawah tanah. Okey, ini pun singkirkan ion nitrat daripada tanah. Okay, kita tengok gambar rajah yang dia bagi. Okey. Okey. Macam tak? Okey. Pendinitritan lah yang ni. Yang ni yang kedua lah, proses penyingkiran ion nitrat pada tanah. Yang kedua, pendinitritan, nama bakteria pendinitritan. Dia patah balik. Yang pertama tadi duk tani, dia share sikit lah dengan duk tani. Kan, penyerapan ion nitrat oleh tumbuhan. Kan, okey. Proses yang ketiga ialah proses larut resap lah. Ni tak ada lah gambar dalam gambar rajah ni. Okey, tak ada gambar rajah ni di mana larut resap lah waktu hujan kan. Okey, dia akan meresap terus mengalir ke sungai yang berdekatan. Okey, kalau kamu nampak sini dia bagi gambar baja. Ni cara kita lah. Ni inisiatif manusia untuk bekalkan ion nitrat kepada tanah. Senang letak baja kan. Baja nitrogen terus nanti dia akan bertindak balas dengan mineral yang ada dalam tanah. Dapat juga nitrat. Tapi tak ada lah dalam kamu punya proses penambahan ion nitrat dalam tanah tu.
Yang dia cerita yang ni, kita nitrogen ni dia cerita tentang semula jadi. Okey, apa maksudnya benda-benda semula jadi yang menambahkan ion nitrat dalam tanah. Yang ni inisiatif kita lah manusia, petani. Okey, baik. So, balik pada lukisan cikgu tadi, yang ni lah. Kan? Okey, so kalau yang ni yang cikgu lukis tadi ni, yang ni proses penambahan nitrogen dan ion nitrat dalam tanah. So kalau proses penyikiran ion nitrat daripada tanah, yang pertama tadi proses penyerapan akar oleh tumbuhan lah. Contohlah cikgu sambung ini kan. Adalah pokok lain kan, tak kisahlah pokok pisang ke, pokok durian ke. Kan? So tebu ke apa, whatever lah. So dia akan guna lah ion nitrat dalam tanah ni yang banyak-banyak ni dia akan guna. So dia akan guna lah. So singkir dah ni yang pertama. Yang kedua pendinitritan. Ni nitrat ni reverse reaction. Okey, dia patah balik. Okey, dia dapat nitrogen balik. Ni yang kedua, proses tak cukup betul lah. Proses penelitian, nama bakteria sama juga lah bakteria pendinitritan. Okey, ni reverse reaction direct. Okey, yang ketiga apa kelas? Yang ketiga, larut resap lah. Okey, ion nitrat ni contohlah ada sungai kan. Okey, dibawa oleh air bawah tanah. Okey. So ion nitrat ni dia akan melarut resap lah. Dia akan melarut resap. Yang ketiga, larut resap. Larut resap. Okey, resapan lah, proses resapan. Meresap dalam air bawah tanah, terus bergerak ke dalam sungai yang berdekatan. Okey, so inilah kita punya, ni grafik lah yang cikgu boleh lukis untuk membantu kamu lebih faham tentang kita nitrogen. Okey, so apakah kepentingan kita nitrogen? Okey, kepentingan kita nitrogen, okey, yang pertama, okey, yang pertama mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Okey, mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Okey, nak kekalkan berapa ni? 78% dalam atmosfera. Okey, dan keadaan ini membantu memastikan keseimbangan serta kelestarian hidup di bumi. Dia kena ada nilai dia, jumlah dia. Dia tak boleh lebih, dia tak boleh kurang. Dia kena ada pada peratus yang sepatutnya lah. Okey, yang kedua, kekal kesuburan tanah, nak bagi tanah subur, nak tingkatkan produk. Produk ni maksudnya hasil lah. Hasil tanaman tu kita nak bagi banyak. Kan, sebab sebab apa? Kenapa pentingnya nitrogen? Sebab nitrogen adalah makronutrien. Ni kamu baru banyak bab ni juga. Kan? Di mana makronutrien ini adalah nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Kan? Nitrogen, fosforus, kalium dan yang lain-lain. Jadi, penyikiran ion nitrat daripada tanah ini mengurangkan kesuburan tanah. Kan? Jadi macam mana? Kan? Kalau duk singkir saja ion nitrat daripada tanah, lama-lama tanah tu tak subur. Okey? So jadi macam mana kita nak atasi masalah yang tidak subur? Ni penggiliran tanaman. Kita buat tanaman bergilir lah. Okey? Dan penggunaan baja. Ni kaedah express. Penggunaan baja yang pertama penggiliran tanaman. Penggiliran tanaman ni maksudnya contohlah fasa pertama kita tanam tumbuhan berdaun. Fasa yang kedua kita tanam tumbuhan yang berbuah, buah tomato ke. Kan, yang pertama tanam bayam, yang kedua tanam tumbuhan berbuah, buah tomato. Fasa yang ketiga kita tanam tumbuhan yang umbisi, ubi kayu, ubi keledek. Fasa yang keempat kita tanam tumbuhan kekacang. Kan, tolong maksudnya kita tanam kacang tu kita nak pastikan bakteria pengikat nitrogen yang ada pada nodul akar kekacang tu boleh bantulah. Okey, boleh bantu kita untuk top up ion nitrat dalam tanah. Okey? Kan, ni untuk menambah semula kandungan ion nitrat. Okey?
Jadi pertumbuhan lebih sihat, produktiviti ditingkatkan dan pendapatan petani bertambah. Okey, yang ketiga dia punya kelebihan dia, okey, membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Protein tumbuhan, protein haiwan ni kita yang makan. Jadi nak bagi sentiasa ada sebab nak bentuk protein tumbuhan, nak bentuk protein haiwan tu dia kena ada ion nitrat. Maksudnya kena ada nitrogen lah. Kan? Okay, komponen yang penting dalam nitrogen adalah komponen yang penting untuk membentuk protein. Kan? Ni manfaat protein untuk kita ni, bina sel baru. Kan? Untuk bina sel baru, membaiki sel yang telah rosak. Okey, membaiki sel yang telah rosak. Okey. Itulah baik. Seterusnya yang keempat, nak kurangkan pencemaran alam sekitar. Kenapa? Sebab dalam tindakan dalam kita nitrogen dia berlaku satu proses perebutan ataupun proses penguraian. Bangkai tumbuhan dan haiwan. Okey, jadi bukan tumbuhan tak sebut bangkai lah. Sebut apa? Sisa lah. Sisa tumbuhan dan bangkai haiwan ni. Jadi pentingnya kena berlaku proses perebutan lah. Kalau tak, berlakulah pencemaran kepada alam. Kan? Bayangkan tak berlaku penguraian dalam dunia ni. Habislah cikgu rasa merata, bersepah-sepah bangkai yang ada kat jalan. Okey? So dia ceritalah macam mana pentingnya apa kan perebutan ni. Amonium, sebatai amonium tukar jadi nitrit, nitrit tukar jadi nitrat lah sekali kan. Okey, tindakan bakteria dan kulat. Okey. So aplikasi perebutan penguraian ni kita boleh guna dalam teknologi hijau. Okey. Untuk menghasilkan kompos. Ni kompos. Kompos ni adalah baja lah. Baja organik. Kita tak maulah guna baja kimia, cemarkan alam. So kita guna baja organik. Barang-barang dia senang je. Sisa-sisa domestik kita tu. Contoh sisa makanan tulang ayam, tulang ikan ni. Nampak tak kulit telur. Ni carrot dah lebih makan dah habis tu. Kan? Okay. So campur-campur adalah dia punya nisbah dia. Najis haiwan, mungkin najis kambing, banyak tu campur-campur, peram dia beberapa lama dalam beberapa keadaan dapatlah baju kompos. Boleh guna pula. Okey? Baik. Alright.